A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi insya-Allah di dalam sesi kita pada tadabbur pada kali ini insya-Allah. Jadi insya-Allah minta maaf sekejap saya nak kesilapan ni. Insya-Allah dalam sesi kita pada kali ini kita telah mula masuk kepada satu surah baru, iaitu selepas daripada kita telah menamatkan surah At-Taubah sebelum daripada ni, alhamdulillah. Jadi hari ini alhamdulillah kita akan masuk kepada satu surah selepas Taubah, iaitu surah Yunus. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita dapat berterusan insya-Allah di dalam sesi kita ini setiap hari satu muka surat, dan insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita ini orang yang akan mendapat rahmat daripada Al-Quran, orang akan mendapat petunjuk insya-Allah. Allah Taala jadikan Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup kita insya-Allah setiap hari. Sebelum daripada saya mulakan insya-Allah, seperti biasa nak minta feedback daripada semua yang hadir pada kali ini untuk memberi feedback tentang suara dan juga gambar insya-Allah. Hari ini kita berada di muka surat 208. Seperti biasa, kepada sahabat-sahabat semua yang insya-Allah bersama dengan kita, kepada mereka yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, diminta insya-Allah membuka mushaf, ataupun insya-Allah dapat lihat insya-Allah di skrin saya pada pagi ini insya-Allah. Hari ini kita akan masuk ke surah Yunus. Sebagai mukadimah sikit sebelum daripada kita menceritakan tentang surah Yunus ni, tentang lebih detail surah Yunus ni mempunyai 109 ayat 109 ayat sahaja, tidak sebagaimana sebelum daripada ni kita mempunyai ayat yang hampir kepada 200 turunnya. Surah ni adalah surah Makkiyah. Surah ni adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa ianya turun selepas daripada surah Isra. Surah Isra ni turun selepas daripada Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ni berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian, bukan 10 hijrah, 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas Isra Nabi tahun yang ke-10 turunlah surah Isra, dan selepas daripada turun surah Yunus. Jadi kalau kita katakan bahawa surah Yunus ini ialah turunnya kira-kira sebagai hujung semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, iaitu pada tahun yang ke-11. Jadi ada beberapa tahun lagi, iaitu 12 dan 13. Selepas itu Nabi mula berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam surah ini, tema utama yang disebutkan oleh ulama, iaitu penceritaan utama ataupun berlegar isi surah Yunus ini, berlegar di sekitar, iaitu kisah kepercayaan, kisah Yunus. Ada sedikit disebutkan nanti, tetapi poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah tentang kepentingan qada dan juga qadar. Bagaimanakah qada dan qadar ini, bagaimana kepercayaan kita, bagaimanakah sepatutnya kita ni sebab ramai mungkin orang akan bertanya-tanya, mungkin orang akan sering akan rasa kemungkinan pening-pening kan, qada dan qadar. Kalaulah Allah Subhanahu taala dah tetapkan kepada kita begini dan begini, kenapa masih lagi disuruh kita ini untuk beribadah, disuruh kita untuk melakukan, untuk mencari dan sebagainya. Sebagaimana apa yang kita buat pada pagi ni, kita berusaha kan. Kalaulah Allah Ta'ala dah tetapkan kita di syurga dan neraka, ini menurut pandangan setengah orang yang salah faham jadi insya-Allah melalui surah ini dia akan menjelaskan kepada kita. Insya-Allah moga-moga habis surah Yunus ni kita akan dapat satu gambaran terhadap qada dan juga qadar. Bagaimanakah sepatutnya kita sebagai orang mukmin sepatutnya berinteraksi ataupun melihat ataupun beriktikad ataupun merasai bagaimanakah qada dan qadar yang sebagainya. Jadi insya-Allah jom sama-sama insya-Allah kita bersama-sama dalam surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
ayat ini dimulakan, surah ini dimulakan dengan alif lam ra. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat pelik lah bagi orang Arab sebenarnya, sebab orang Arab tak pernah orang Arab kalau ada huruf-huruf begini, mereka tak akan baca dengan huruf-huruf. Sebagai contohnya alif lam mim, kalau orang Arab akan dibaca alam, dia tak ada alif lam mim, tak ada. Tapi tiba-tiba datanglah ayat Quran, tiba-tiba pelik ni kan, iaitu datangnya dengan permulaan yang dikatakan sebagai huruf muqatta'ah, kita panggil dia. Huruf muqatta'ah ni iaitu huruf dia, kita tengok ke sini kan, alif lam ra. Kalau ikut bacaan biasanya alar, macam tu, dia tak baca alif lam ra, tapi kita Quran kita baca alif lam ra. Jadi cara pembacaan begini yang dibaca oleh Nabi SAW kepada orang Quraisy. Orang Quraisy ni orang yang sangat hebat dari segi bahasa Arabnya, memang mereka ni pakar dalam bahasa Arab dan sebagainya kan. Jadi apabila datang ya perkara-perkara macam ni, nak Muhammad ni bawa apa pula ni kan, jadi mencabar kan, mencabar. Jadi sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan, memberi makna bahawa sebenarnya ialah ayat-ayat ni begini pada permulaan, huruf-huruf muqatta'ah pada permulaan surah-surah ini adalah sebenarnya adalah untuk nak memberitahu kepada orang Arab bahawa Quran ini ianya datang daripada huruf-huruf yang bukan asing pada mereka. Tapi kenapa mereka tak boleh nak buat ni? Buatlah, kalau Allah Ta'ala dah cabar mereka kan, buatlah, tapi mereka tak boleh nak buat. Ada yang cuba buat, hanya diketawakan, buat satu ayat yang pelik-pelik, yang orang semua apa ni kan, tak sama dengan Al-Quran ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menerus sampai hari ini mencabar kan. Manakah manusia yang berani mencuba nak buat, takut nanti mereka akan diketawakan. Jadi itu adalah menurut majoriti ulama mengatakan alif lam ra ni dari segi maknanya. Ada orang, ada setengah-setengah ulama memberi makna lah, alif ni makna apa, lam makna apa, ra ni makna apa. Tapi pendapat yang paling kuat sekali mengikut tafsir Jalalain, dia mengatakan bahawa alif lam ra ataupun apa-apa huruf muqatta'ah yang berada pada permulaan surah-surah Al-Quran ini, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui maknanya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak explainkan, tak beritahu kepada kita. Jadi kita hanya mengatakan bahawa hikmahnya begini dan begini, tapi makna sebenarnya Allahu a'lamu bimuradihi, kata tafsir Jalalain. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tilka ayatul kitabil hakim. Itu kalau ikutnya adalah jauh, dan terjemahannya kan, kalau terjemahan kata itu tu jauh. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, bila digunakan perkataan itu, dia menunjukkan sama ada perkara, nombor satu ialah dia tu jauh. Yang kedua, apabila dia nak merefer kepada satu perkara yang mana perkara itulah tinggi kedudukannya. Jadi Quran ni, dalam ayat ni, bila Allah Ta'ala katakan tilka dalam tilka ayat, itu menunjukkan apa? Bahawa Quran adalah satu benda yang tinggi kedudukannya, tak seperti mana perkara-perkara biasa, seperti mana ayat biasa. Jadi bukan makna itu sini, itu maknanya jauh, tapi itu di sini maknanya ialah satu benda yang tinggi. Jadi tilka ayat al-kitab, Allah Ta'ala kata tilka ayatul kitab, itu adalah ayat-ayat, iaitu ayat minal Quran, iaitu minal kitab, iaitu minal kitabnya Al-Quran al-hakim. Al-hakim ni ada dua makna. Yang pertama sekali, hakim ni yang mempunyai penuh hikmah. Yang keduanya ialah hakim maknanya yang mempunyai keteguhan, kemantapan, kehebatan, daripada muhkam. Ada setengah ulama memberi makna al-hakim ni maknanya muhkam. Ada yang kata hakim sini maknanya dengan penuh hikmah. Jadi kedua-dua makna ni ialah boleh kita gabungkan, dan kita katakan bahawa Al-Quran memang begitu sifat dia, iaitu dia mempunyai penuh hikmah dalam tu, yang sepatutnya kita pernah pelajari. Dalam bahasa Inggeris kita panggil wisdom. Ataupun hakim sini maknanya ialah mempunyai keteguhan, iaitu hukum-hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah hukum-hukum yang sangat mantap, yang sangat hebat. Jadi itu alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Kita masuk ayat yang kedua. Akana linnas, Allah Ta'ala kata akana linnas, adakah linnasi ajaba. Linnas ni asalnya adalah untuk orang Arab Quraisy, iaitu adakah bagi manusia ini, bagi orang Arab Quraisy ini, orang Arab di Mekah ni, ajaban, pelik. Apa yang pelik ni? An auhayna ila rajulin minhum, bahawa kami wahyukan kepada salah seorang daripada mereka sebagai rasul, ila seorang lelaki daripada mereka. Allah Ta'ala pilih daripada lelaki daripada mereka yang terbaik. Siapa yang terbaik di Mekah ni selain daripada Muhammad? Allah Ta'ala dah bina dia daripada kecil lagi, tak pernah berbohong, tak pernah menyembah berhala, tak pernah minum, tak. Orang Arab memang respect, ini adalah lelaki yang paling hebat.
Tapi apabila sampai umur dia 40 tahun, bila Nabi Muhammad ceritakan bahawa aku ni mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua tolak. Jadi apa yang pelik sangatnya? Pelik sangat ke Allah Taala. Sebelum daripada ni mereka semua tahu. Ada Nabi Ibrahimnya, ada Nabi Ismailnya, ada Nabi, mereka tahu cerita-cerita ni kan. Tapi apa yang pelik? Tak, mereka ni kan apa yang dibawa oleh Nabi bertentangan dengan apa yang mereka nak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, adakah pelik bagi manusia? Ajaban an auhayna, bahawa kami wahyukan ila rajulin minhum, salah seorang daripada mereka, an anzirin nas, yang mana kerja ni lelaki ini adalah anzirin nas, iaitu memberi peringatan kepada manusia. Memberi peringatan apa? Bahawa nanti akan berlaku selepas mati ini, selepas daripada kamu mati ni akan ada kebangkitan. Itu yang Allah Ta'ala nak supaya lelaki ini menceritakan kepada kamu. Itu pelik ke? Kemudian wabashiril lazina amanu, dan kemudian dia memberi khabar gembira. Bukan dia cerita benda yang menakutkan semua, tapi kalau kamu buat baik, allazina amanu wabashiri, dan beri khabar gembira orang-orang yang beriman, annalahum qadama sidqin, bahawa bagi orang-orang yang beriman ni, itu kerja Nabi tadi tu, lelaki tadi tu, iaitu dia memberi amaran, dia memberi khabar gembira juga, iaitu bahawa bagi mereka, bagi orang beriman ni ada qadama sidqin. Qadama sidqin artinya ialah kedudukan yang hebat, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia inda rabbihim, di sisi Tuhannya, iaitu syurga lah kan, bahawa dia akan dapat kedudukan yang hebat di sisi Tuhannya selepas daripada mati kalau dia beriman. Jadi Allah Ta'ala kata qalal kafirun, tapi apa kata orang kafir? Tengok kan, makna dalam satu ayat ni kita tengok kan, macam-macam perkara Allah Ta'ala sebut. Jadi orang kafir jawab apa? Qalal kafirun inna haza la sahirun mubin. Mereka mengatakan inna haza, ini lelaki ni la sahirun, tiba-tiba tukang sihir. Kalau nak jadi tukang sihir, daripada mula-mula lagi dah jadi tukang sihir, daripada mula-mula. Dan mereka pun tahu bahawa Muhammad ni tak pandai sihir pun, bukan belajar sihir mana-mana, dan mereka ni apa perbuatan itu bukan seperti tukang-tukang sihir biasa. Yang tukang sihir ni apa kerja dia? Dia buat apa-apa nak duit kan, bukan nak apa. Muhammad ni bukannya nak duit, nak kamu ni beriman je, nak beritahu kepada kamu apa yang patut kamu ni, ini akan berlaku mana. Itu saja, tak dapat duit apa pun dia tak minta duit pun kepada kamu. Jadi tengoklah perbezaan. Tapi mereka tetap juga mencari satu label untuk dituduh kepada Muhammad ni dengan lebih sahir. Jadi kita tengoklah baru banyaklah kan, gelaran-gelaran lagi lah, label-label lagi, dan perkara ni berterusan lah. Sampai kepada hari ini, orang-orang yang nak mengajak kepada yang baik ini akan terus dilabel. Tak kira lah, macam-macam label kan kalau orang musuh-musuh Islam, dia akan label ini pengganas lah, macam-macam dia label, atau dia kata ini sesat lah, macam-macam lah nak katakan pada pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada Islam. Jadi kita harus berhati-hatilah juga kan, kalau musuh Islam mengatakan satu benda kepada orang-orang Islam, kepada kumpulan-kumpulan Islam yang tertentu, kalau musuh Islam mengatakan, maka kita kena berjaga-jaga, sebab biasanya mereka tu ada kepentingan mereka. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok ayat seterusnya, iaitu ayat yang ketiga, insya-Allah ayat yang ketiga. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala, kita katakan bahawa ayat ni Makkiyah. Surah Yunus ni surah yang turunnya di Mekah. Bila turun di Mekah, dia banyak menceritakan tentang akidah, nak betulkan akidah, nak betulkan pegangan, nak betulkan kesilapan-kesilapan yang mungkin ada, nak kikis habis-habis, nak buang habis-habis apa yang ada pada yang dibawa oleh orang-orang dulu ni. Maknanya kita warisi daripada dulu kan. Dan kita pun pada zaman sekarang pun kita ni kemungkinan, walaupun kita dah Islam lama kan, kadang-kadang masih ada lagi sakit baki. Kadang-kadang perkara-perkara itu baru datang dalam kehidupan kita, dibawa oleh orang asing, oleh orang musuh-musuh Islam kan, dicampurkan lagi, sehingga kita merasa benda itu adalah biasa kan. Allah bisa tegal biasa, jadi kita kata biasa, padahal benda itu adalah bertentangan dengan agama, dengan Islam kan. Jadi kita pun kena check jugalah. Jadi Allah SWT sebut sini inna rabbakum, Allah Ta'ala ulang balik bahawa sesungguhnya Tuhan kamu Allah, dialah Allah, dia Allah, Tuhan kamu adalah Allah. Allazi khalaqa, Allah Ta'ala sebutkan sifat dia, iaitu apa? Allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yang dia menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Ada terjemahan yang katakan 6 masa. Jadi apakah maksud dia 6 masa ni? Apakah maksud dia 6 hari? 6 hari, bagaimana? 6 hari seperti 6 hari kita ke? Pada masa tu tak ada lagi matahari, tak ada lagi bintang-bintang, macam mana nak kata tak ada lagi bulan? Macam mana nak kata-kata ada bulan, ada matahari, ada hari? Tak ada.
Jadi macam mana 6 hari? Jadi mengikut kadarnya, iaitu kadar seperti 6 hari. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Adakah Allah Ta'ala tak mampu untuk buatkan sekaligus? Boleh. Kun fayakun. Allah Ta'ala boleh buat. Allah kata nak jadi terus jadi. Tapi kenapa dia kata 6 hari? Jadi ulama kata adalah litasabut, untuk mengajar kepada manusia ini bahawa bila buat sesuatu kena buat secara tasabut, kena buat betul-betul, pastikan menjadi betul-betul. Jangan buat ikut suka. Kalau boleh buat cepat-cepat tapi tak menjadi dengan betul. Tak. Kena perlahan-lahan, bukan mesti perlahan tapi makna perlahan tak jadi, tapi kena menjadi. Dan kalau perlu perlahan pun biar perlahan menjadi daripada cepat tapi tak menjadi. Seterusnya summastawa alal arsh. Kemudian Allah pun istawa alal arsh. Ini ayat dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni artinya ayat yang mana banyak penafsiran ulama. Dari kita ada di sini ada mazhab khalaf, ada mazhab salaf kan, yang memberi makna kepada summastawa alal arsh ini. Ada yang kata bersemayam di atas arasy, ada yang kata berkuasa di atas arasy, dan macam-macam lah. Itu kita tak masuklah perbincangan ni kan. Tapi menurut yang kita biasalah maksud dia lah, ulama-ulama khalaf memberi takwil. Takwil ni maksudnya ialah memberi makna, iaitu Allah Ta'ala ni berkuasa menguasai arasy, yudabbirul amra, dan kemudian dia mengatur urusan apa? Dia menyusun, dia memberi rezekinya, menghidup, mematikan, dan semua sekali kan. Yang dimatikan, yang jadi semua benda yang berlaku ni yudabbirul amra. Itu maksud dia. Allah Ta'ala susun semua, maka tak ada benda pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, iradah Allah, semua sekali. Yudabbirul amra, ma min syafi'in illa min ba'di izni. Dan kemudian tidak ada syafi'. Syafi' ni ialah kita kata perantara lah kan, perantara ataupun syafa'ah. Orang boleh memberi syafa'ah, Allah membawa syafa'ah. Tidak ada, kecuali Allah Ta'ala kata illa min ba'di izni, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi sama ada hari akhirat ni, kita katakan ketika manusia dihimpunkan di mahsyar, mereka semua nak cari, dan lemas dalam keadaan susah di mahsyar ni. Jadi mereka cari Nabi Adam kata tak boleh. Jadi masing-masing tu sampailah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Jadi itu dipanggil sebagai syafaat. Kalau atas dunia ni kita panggil kabel lah, kita panggil apa, line lah, kita ada kaki lah, macam-macam lah, tu istilah kan, istilah manusia pada hari ni. Itu macam tu yang seolah-olahnya syafaat tu, iaitu kita menggunakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia tak ada syafiat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Illa min ba'di izni zalikumullahu rabbukum. Allah Ta'ala kata itu semua, itulah Allah. Kalau kamu nak tahu itu apa dia Allah, itulah Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, tak ada syafaat. Dia menyusun, dia berkuasa di atas arasy, dan kemudian fa'buduh. Oleh kerana dia tu Tuhan kamu, dia yang menyusun semua tu, sepatutnya kamu mengabdikan diri kepadanya saja. Fa'buduh, patutnya. Afala tazakkarun, kamu ni tak ambil pengajaran, kamu ni tak faham. Seolah-olah macam itulah kalau bahasa kasar kita kan sekarang ni kan. Afala tazakkarun, afala tu soalan tu kata, kamu ni tak nak ambil pengajaran ke? Kamu ni tak nak faham, tak nak berfikir ke perkara ni? Ambillah pengajaran sikit. Afala tazakkarun. Seterusnya ayat yang keempat, kita tengok ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepadanya lah, kepada Allah. Marji'ukum, tempat kembalinya. Jami'a, kamu semua. Kamu nak lari ke mana? Tak ada tempat lari, hanya satu saja, one way saja. Kamu menghala ke sana, menghala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kamu akan kembali kepada Allah, kamu tak nak mati, tak boleh. Kamu nak lari ke mana? Marikh. Kamu nak tanam mayat kamu di sana, kamu akan mati juga. Kamu mati di sana juga. Kamu lari ke sana pun tempat Allah juga. Kamu keluarlah daripada alam Allah ni kalau kamu tak nak setuju sangat dengan Allah. Jadi Allah SWT kata, kamu tak boleh lari, kamu akan mati juga. Tak ada orang tak mati, ada orang 1000 tahun tak mati juga. Maksudnya mati tu apa? Kembali pada Allah. Maka tak boleh dia nak mengelak kan, dia nak masuk mayat dia dalam tiup ke apalah sekarang ni kan, macam-macam lah kan. Tapi dia mati, mayat adalah kat situ kan, nampaklah kat situ, mungkin abunya masuk adalah situ kan, tapi dia tu ke mana? Manusia ni ruh dan juga jasad ni. Jadi jasad ni Allah SWT yang kita nampak kan, tapi yang ruh kita tak nampak.
Tengok kan, Allah Ta'ala tahu kamu ni di mana, jadi kamu tak boleh lari daripada Allah. Ilaihi marji'ukum jami'ah. Kemudian selepas daripada tu, wa'dallahi haqqa, dan janji Allah tu benar. Kamu jangan ingat kamu boleh lari. Maknanya Allah Ta'ala janji apa? Kalau kamu buat baik, Allah Ta'ala akan balas baik. Kamu buat jahat, Allah Ta'ala akan balas jahat, walaupun sekecil-kecil. Jadi ertinya kamu tak boleh lari, dan kamu mesti akan terkena dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Innahu yabda'ul khalqa, dia menciptakan, memulakan penciptaan, dia yang start mula-mula. Summa yu'iduh, dan kemudian dia akan mengembalikan. Apa yang payah sangat? Dia start daripada kita ni bertiada, kemudian dia adakan, lepas tu dia tiadakan, lepas tu dia adakan. Apa masalahnya? Susah sangat gitu kan. Summa yu'iduhu, kenapa dia nak kembalikan kita selepas daripada dah adakan kita, lepas tu tiada, kita dah mati, kemudian dikembalikan? Kenapa? Allah Ta'ala sebut ni, liyajziyallazina amanu wa amilus solihat bil qisti, supaya Allah Ta'ala ni nak balas orang-orang yang beriman dan beramal soleh ni bil qisti, dengan penuh keadilan. Sebab atas dunia ni kita tengokkan orang tu baik tapi tak mendapat. Orang tak tengok dia, kadang-kadang orang kutuk dia baik, kadang-kadang orang jahat tapi dinaikkan. Atas dunia ni kan, kalau kita kata macam dunia ni macam berlakunya ketidakadilan. Orang jahat dinaikkan, orang bodoh katakan dikedepankan. Sebagaimana disebut dalam hadis kan, al-juhal kan, al-jahalah, orang yang bodoh, orang tak berpengetahuan tapi dikedepankan. Maksudnya, tapi sebab apa? Sebab ada kabelnya, sebab mereka ni anak orang begini dan sebagainya. Jadi semua ni atas dunia ni kadang-kadang banyak benda yang tak adil. Jadi Allah Ta'ala kata bila balik kepada Allah SWT, tak ada dah. Allah Ta'ala kata sebut sini kan, Allah Ta'ala sebut sini, tengok dia kata apa? Dia kata liyajziyallazina amanu wa amilus solihat bil qisti wallazina kafaru, dan tapi orang-orang yang kafir, lahum syarabun min hamim. Allah Ta'ala terus sebut kan azab yang mereka akan kena. Orang-orang yang kafir ni, orang-orang yang kafir, wallazina kafaru lahum syarabun min hamim. Hamim ni artinya lah, ni ialah iaitu air yang mendidih, yang sangat-sangat panas. Itu dia minuman mereka. Tak ada air sedap, air kosong pun tak ada. Jadi tak main dah air tu. Nak minum, ni dia air yang sangat panas, nak sangat. Bila mereka minum ni disebutkan, lalu meluluhlah kan usus-usus mereka kan, sebab terlalu panas kan. Jadi Allah Ta'ala sebut hamim wa azabun alimun bima kanu yakfurun, dan juga azab yang sangat-sangat pedih, sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Bima kanu yakfurun, kerana sebab kekufuran mereka tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni bukan nak membalas, suka hatilah kita kata nak balas, nak buat jahat kepada mereka, tak. Tapi sebab kekufuran mereka. Bukan, kalau kita tengok kan, kenapa mereka ni tak nak beriman, kenapa tak nak percaya? Sedangkan Allah Ta'ala minta kepada mereka percaya, yakin kan. Jadi yakin, apa yang payah sangatnya kan. Tidak mengubah apa-apa. Bukannya mereka mesti, kalau mereka ni percaya, mereka ni yakin, mereka tak boleh nak makan. Bukan Allah Ta'ala tak benarkan makan. Hanya setengah-setengah perkara Allah Ta'ala tak benarkan makan. Banyak lagi benda yang boleh dimakan. Allah Ta'ala benar kita minum ni beberapa perkara saja. Nak tengok kita ni kan, bukan Allah Ta'ala nak seksa kita supaya jangan minum langsung sampai mati kita sebab tak boleh minum. Tak. Allah Ta'ala minta kepada kita sikit beriman dan kemudian beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala akan janji, akan beri kepada kita semua tu kan. Tapi kalau kamu kufur juga, Allah Ta'ala terpaksa balaslah kamu. Sebab apa? Kerana kekufuran kamu, bukan kerana Allah Ta'ala ni zalim terhadap kamu. Jadi Allah SWT sebut huwallazi ja'ala syamsa. Tengok Allah Ta'ala sebut lagi kekuasaan dia. Huwallazi ja'ala syamsa, dialah menjadikan matahari diaan, mempunyai cahaya. Diaan ini dia bukan sekadar cahaya, tapi cahaya yang mempunyai haba. Gitu kan. Maknanya ada heat, ada kepanasan. Kita boleh jemur kain, kita boleh jemur ikan, kita boleh macam-macam letak di bawah panas matahari. Tengok kan, Allah Ta'ala jadikan tu diaan, matahari mempunyai dia. Dan kemudian wal qamara nura, dan Allah Ta'ala jadikan pula tu bulan ada nur, cahaya, tapi dia tak panas. Itu beza di antara nur dengan dia. Dia ni dia ada cahaya tapi panas. Nur ni dia cahaya tapi tak panas. Jadi Allah Ta'ala jadikan tu. Lepas tu waqaddarahu, Allah Ta'ala takdirkan. Takdirkan tu maksudnya ialah Allah Ta'ala buat dia dengan ukuran yang cantik. Waqaddarahu, tetapkan. Manazila. Manazila tu maknanya, kalau ikutnya manzil ni rumah kan, tapi manazila tu makna laluan dia. Kita panggil sekarang ni orbit ni. Ada tempat laluan dia. Li ta'lamu, ada berapa orbit tu? Ada. Jadi kita kira 28. Perjalanan bulan tu 28.
Kadang-kadang 29, kadang-kadang 28, 28, 29. Dia kata ini 28 perjalanan dia, kemudian tu dia ada gelap dua tu kan. Kadang-kadang gelap tu ada satu, kadang-kadang gelap ada dua. Kalau gelap satu dia akan jadi 29 hari bulan setiap bulan. Kalau gelap tu ada dua, dia akan jadi 30. Tu kata ulama lah kan. Jadi yang kita katanya ialah laluan dia pada setiap hari itu adalah berlainan bulan tu. Dia tak sama. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia kecil, kemudian dia besar, kemudian dia kecil balik. Macam itulah kan. Seterusnya. Jadi itu nama dia wa qaddarahu manazila. Tujuan dia apa? Allah Ta'ala buat macam tu. Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Allah Ta'ala jadikan matahari, Allah Ta'ala jadikan bulan tu, semua tu adalah untuk apa? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu dia boleh ukur, supaya kamu dia boleh kira adada, bilangan, as-sinin, tahun, dan juga hisab, perkiraan. Kamu nak ukur, kamu nak tanam ni berapa bulan, kamu nak ni kan, kamu nak puasa berapa bulan, kamu nak macam-macam semua benda kan, untuk kehidupan kamu, untuk ibadah kamu. Jadi Allah Ta'ala jadikan matahari, Allah Ta'ala jadikan, bukan jadi pergerakan tu tetap. Bayangkan kalau perjalanan matahari, perjalanan bulan tu tak tetap, macam mana manusia nak ukur? Jadi setiap tahun mesti matahari itu akan kembali ke tempat asal dia dalam perjalanan dia. Jadi kita kata 365 hari. Bulan ada perjalanan dia 355 hari. Macam tu lah. Jadi mana 355, kadang-kadang 356. Jadi perjalanan itu menyebabkan manusia ni mudah untuk mengira. Li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haqq. Semua tu Allah Ta'ala ciptakan tidak lain melainkan bil haqqi. Ada tujuan dia, tidak sia-siakan. Jadi kita tengoklah semua ini, banyaklah ulama-ulama menceritakan bahawa perkara-perkara ni yang macam-macam Allah Ta'ala ciptakan, semua tu ada sebab dia, illa bil haq, tak ada yang sia-sia. Kemudian liyufassilul ayat liqaumin ya'lamun, Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya supaya liqaumin ya'lamun, bagi orang yang nak mengetahui, iaitu dalam tafsir terjalan lain kata yatadabbarun, untuk orang yang bertadabbur. Jadi alhamdulillah kita mentadabbur hari ini kan, iaitu mempelajari sedikit. Dan lepas tu kita belajar lagi daripada ulama-ulama lain, ustaz-ustaz lain yang ramai insya-Allah kan, yang muktabar, insya-Allah kita boleh ni. Ayat yang terakhir pada hari ini ialah ayat yang ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Allah Ta'ala kata pula ikhtilaf ni maknanya ialah maksudnya ialah pergi dan datang. Itu kata zihab wa majid. Dan ada setengah kata pula iaitu ziyadah wa nuqsan, setengah ulama kata iaitu bertambah dan berkurang. Kita tengok kan, ada malam kadang-kadang dia tambah sikit, kadang-kadang siang dia bertambah sikit, kadang-kadang panjang, hari ni panjang. Kalau orang berada di musim sejuk, musim panas, dia lebih nampak lagi kan, dia panjang sikit hari ni lebih sikit 2 minit, hari ni lebih 3 minit. Contohlah macam tu lah kan. Jadi silih berganti, datang pergi, dan kemudian panjang pendek. Itu nama dia ikhtilaful laili wan nahar. Jadi Allah Ta'ala kata sini, sesungguhnya pada fi ikhtilafil laili wan nahar, pada perbezaan datang pergi malam dan juga siang itu, wa ma khalaqallahu fis samawat wal ard, dan juga apa yang Allah Ta'ala ciptakan di langit, di bumi, semua tu Allah Ta'ala kata la ayatin liqaumin yattaqun, menjadi ayat, menjadi tanda sepatutnya. Kita kata sign, ayat ni S-I-G-N, menjadi sign, menjadi ayat, menjadi tanda kepada apa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Dan juga dia menjadi sign Quran. Jadi kata menjadi sign Quran ni, bukan menjadi sciences, bukan S-C-I-E-N-C-E, bukan, tapi menjadi sign. Tu yang jadi bertanda. Kalau kita ni berjalan di jalan raya, kalau tak ada tanda kan, tanda jalan pun tak ada, yang putus-putus pun tak ada, contohnya kan, lampu pun tak ada, contohnya kan, apa signboard pun tak ada, betapa susahnya kita kan, tak tahu kan kita ni dah berapa kilometer sebab apa tanda tak ada. Jadi semua tu adalah nampak ayat. Itu dalam perjalanan kita, dalam bawa kereta di highway, kalau tak ada semua tu susah kita kan, selekoh mana, tak tahu mana satu kan, ini jalan aku, ini jalan kau, sebab apa kan, tak ada batasan tu kan. Jadi itu semua sign. Jadi Quran tu begitu juga, dia menjadi sign kepada kita kan, ini benar, ini salah, ini sepatutnya begini, ini sepatutnya gini. Jadi Allah Ta'ala kata semua benda keciptaan Allah Ta'ala tu adalah sepatutnya adalah la ayatin liqaumin yattaqun. Quran menjadi ayat, apa-apa yang ada keliling menjadi ayat, dipanggil ayat makruah, ayat manzurah. InsyaAllah kita akan sambung lagi penceritaan kita di masa akan datang, insyaAllah setiap hari, insyaAllah. Jadi jangan lupa insyaAllah bersama-sama dengan kita pukul 6.15 pagi, insyaAllah. Setiap hari satu muka surat. Tolong saya bawakan, insyaAllah. Tolong share,
link ni, insyaAllah kepada siapa-siapa tolong follow, tolong beri komen dan juga like, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.